langsung Syariah Meja Bulat dan kita ucap terima kasih kepada anda yang beri respon begitu panjang lebar, komen dihantar melalui WhatsApp. Apa pun teruskan. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan baca. Cuma ada, saya rasa saya ingin kongsikan di sini. Salah seorang ni daripada Sungai Buloh, Puan Mas namanya. Katanya suami saya berasal dari Bangladesh. Berkahwin sejak 1999. Soal berkahwin dengan warga asing tidak menjadi masalah kerana warga asing, satu, lebih penyayang dan mengambil berat terhadap keluarga. Dua, rajin bekerja dan bijak menguruskan keluarga. Banyak yang positif disebutkan tentang golongan ini. Mencabar jugalah kewibawaan lelaki Malaysia ni. Tapi apapun, kita akan teruskan perbincangan di studio. Saya tampilkan seorang lagi tetamu, panelis kita, Ustaz Muhammad Nasir Abdullah, penolong pengarah kanan bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga dari Jawi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi bersama kami. Sama-sama. Ustaz dan juga Tuan Hafiz pernah bekerjasama sebelum ni. Banyak kali dah. Alhamdulillah. Okey, tadi ada dengarkan mungkin sebagai untuk pencerahan kepada penonton yang mendengar kisah Zahara tadi kan. Berkahwin mengikut mazhab Hanafi. Jadi mungkin ada yang mungkin kurang arif tentang perkara ini. Apa bezanya mazhab ni dengan mazhab yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Ali dan sahabat-sahabat sekalian, berkaitan dengan ialah mazhab. Kalau kita di Malaysia ni kita menggunakan mazhab Syafi'i. Dan ada pun kadang-kadang orang tu berkahwin tidak menggunakan mazhab Syafi'i. Lantaran itu bila kes tersebut bila mana berlaku di Malaysia yang kita berfahaman Syafi'iyah dan sekiranya berlaku seperti ini, kita akan panjangkan hal ini ke mahkamah sebenarnya. Okey. Sebab mahkamah adalah pemutus. Dan mahkamah bila mana melihat kepada kes yang berlaku, perkahwinan yang berlaku, dan mahkamah akan melihat mungkin kepada empat mazhab di situ. Okey. Dan mengambil titik pemutusnya daripada pandangan daripada hakim syar'i, dan di situlah kita guna. Dan sekiranya berlaku perkahwinan tadi tidak sah dari sudut hukum syarak, dan kita akan di pejabat agama, kita akan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh mahkamah dan mengatakan itu adalah tidak sah. Baik, dalam konteks ini tidak sah kerana tidak ada wali. Jadi itu peringkat yang pertama. Peringkat kedua, bila nikah di Thailand jadi sah. Faham ini? Okey, mereka bercerai. Pertama nikahnya tadi nikah sedikit di Malaysia tidak sah. Okey, tidak sah. Kemudian bercerai atas desakan isteri pertama. Kalau ikutkan istilah cerai pun tak ada. Sebab tidak sah. Kalau ikutkan pernikahan itu tidak sah, maknanya berkedudukan dalam kata lain. Ya. Bila mana tidak sah di sudut hukum syarak, maknanya tidak akan ada cerai. Tak ada cerai. Maknanya dia akan saling berkait. Okey, seolah-olah kita andaikan ini sebagai ingin memperbetulkan keadaan berkahwin, bernikah di Thailand, betul Zahra? Ya, betul. Okey, dan pernikahan ini dikira sah? Pernikahan itu adalah sah dari sudut syarak. Tapi dari sudut undang-undang masih salah. Okey, kerana perlu didaftarkan? Perlu didaftarkan. Ikut saluran undang-undang. Okey, bagaimana memutuskan untuk berkahwin kembali dengan bekas suami? Ataupun berkahwin selepas disuruh bercerai oleh isteri pertama dia? Selepas dia pulang dari Pakistan, ada jumpa dengan dia. Sebab saya memang sayangkan dia. Mungkin saya maafkan dia apa, tapi saya cakap kita kena buat pendaftaran pernikahan yang betul. Saya masih lagi tak nak bagi tahu family, sebab saya tahu family saya takkan terima untuk bermadu, berpoligami. So saya cakap tak apalah, kita buat nikah di Thailand, sebab saya dah buat rujukan semua yang di sana memang sah. Untuk kali kedua ni betul-betul buat homework lah. Ya. Okey. Dan selepas buat pernikahan di Thailand tu, bila balik di Malaysia tu, saya suruh buat pendaftaran lah. Sebab untuk anak kan. Dan itu memang perlu. Tapi masih tak buat sehingga perceraian berlaku. Saya tak pasti. Saya dah suruh, dah bincang, family pun dah bincang, sebab selepas pernikahan dekat Thailand tu, saya bagi tahu dengan family saya yang kami sudah menikah secara sah. Masa tu saya beranilah. Sebab dah selesai saya tahu ini suami saya yang sah. So alhamdulillah family saya memang terima. Tapi cuma family saya cakap kena buat dari segi undang-undang Malaysia lah, you memang kena mendaftar. Tapi apabila kita tunggu sampai waktu penceraian tu masih tak daftar, dan selepas penceraian tu pun tak berdaftar. Mungkin dia elak untuk dari segi kewangan ke apa, saya memang tak tahu. Okey.
Di mana isteri pertama dalam situasi perkahwinan kali kedua ni? Okey. Isteri pertama masa tu dia dah tahu yang kami bercerai, yang first. So dia memang tak tahu yang kami ada bernikah semula di Thailand tu. Okey. Saya didudukkan di rumah yang lain. Baik. Saya diibaratkan seperti isteri simpanan. Okey. Baik. Cerita ni tak habis lagi ni. Zahra ni macam. Okey, Ustaz, kongsikan kepada kami ni proses di pihak Jabatan Agama lah untuk berkahwin dengan warga asing. Berkahwin dengan warga negara asing, Eli, kita ada warga negara kita berkahwin dalam warga negara asing ingin berkahwin dengan warga negara kita di negara kita. Baik. Dan ada warga negara kita nak berkahwin di luar. Okey. Kesemuanya mempunyai prosedur. Suka saya nyatakan kenapa ada prosedur, Eli? Sebab di peringkat negara kita, sebab kalau kita merujuk kepada kaedah fiqh sendiri pun, tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Maknanya kebijaksanaan kedudukan pemerintah dalam menguruskan urusan rakyat tadi di bawah pimpinan dia berdasarkan kepada maslahah. Maslahah inilah kita nak jaga supaya tidak berlaku perkahwinan yang tidak sah dari sudut hukum syarak. Kemudian pemalsuan dokumen berlaku dan akan memberi kesan yang sangat besar kepada pasangan itu tersebut. Bukan nak menyukarkan perkahwinan. Bukan. Baik. Sebab itu saya ingin mengatakan dari sudut maslahahnya, sebab itu kita ada prosedur. Sebagaimana tadi dalam isu wali itu tadi contohnya. Sebab kalau kita memang dalam mazhab kita Syafi'i, la nikah illa biwaliyin, tidak akan berlaku nikah melainkan dengan adanya wali. So bila sebut pasal wali, siapa wali tersebut? Adakah layak dia menjadi wali? Sebab itulah kita meneliti setiap satu persatu dari sudut dokumen-dokumen yang ada. Baik, untuk perkahwinan warga negara asing dengan warga negara asing dengan warga negara kita Di Malaysia. Dari sudut perjalanan dokumennya, dia mana perlu untuk membuat permohonan kebenaran berkahwin lah. Cuma dari sudut penambahan dari sudut dokumennya, kita memerlukan apa, Eli? Satunya kita memerlukan pasport dan visanya yang sah. Okey, itu satu. Yang kedua, kita memerlukan surat daripada kedutaan. Sebab kita di antara negara kita ada hubungan diplomatik. Baik. Jadi embassy itu tadi sekurangnya dia ada kebenaran daripada embassy tadi yang menyatakan tiada halangan untuk diberkahwin dengan warga negara kita. Alhamdulillah. Kemudian dari sudut surat yang dikeluarkan oleh embassy tadi, kedutaan tadi, kita kena endorse di Wisma Putra lah kalau kami di wilayah persekutuan untuk menyatakan kesahihan betul ke tidak dikeluarkan oleh kedutaan tersebut, sebab pernah berlaku isunya, pernah berlaku pemalsuan surat kedutaan tersebut. Jadi dia akan memberi kesan kepada pihak-pihak ini. Okey, itu 3 dokumen yang penting yang perlu ni. Okey, dan ini juga tertakluk kepada status permit kemasukan. Yes. Betul. Okey, baik. Ada saya terbaca yang menyebutkan situasi nikahkan mereka dahulu, segala dokumen tu uruskan nanti. Jadi itu mendatangkan sedikit masalah antara dengan pihak imigresen. Ustaz ada sangat bermasalah, Eli. Sebab itu untuk menguruskan perkahwinan, mana kita berdasar kita tidak urus dari sudut syarak sahaja. Kita urus berdasarkan kepada dokumen yang ada, maknanya dari sudut pentadbiran kita, prosedurnya, dan yang keduanya adalah basicnya adalah dari sudut hukum syarak. Maknanya kalau kita urus dari sudut syarak sahaja, baik, sekarang ni kita berada dan kita akan berkomunikasi dengan agensi-agensi. Sebagai contoh Eli, katalah seorang ayah akad nikah anak dia dengan warga negara asing di rumah dia. Contoh. Okey, dari sudut syarak mungkinnya sah dari sudut hukum syarak kerana itu adalah wali mujbir. Baik. Katalah sah dari sudut hukum syarak. Baik, anak ni akan duduk sekali. Kemudian mungkin akan lahir anak. Anak ni nak di hospital dan sebagainya, di JPN. Maka mesti kalau kedudukan JPN sebagai contoh, mesti mereka akan melihat kepada dokumen rasmi. Betul. Agensi yang ada autoriti untuk mengeluarkan kebenaran berkahwin tersebut, surat nikah tersebut. Itu ya Ustaz sebutkan tentang menjaga kemaslahatan itu. Betul. Perkara yang menyusul selepas itu. Dari segi syarat tak kisahlah pas apa ataupun asalkan beragama Islam. Boleh kahwin. Ya, okey. Baik. Zahra, sekarang ni perceraian yang betul-betul disebabkan perkahwinan kali kedua tu kira perkahwinan yang sah. Dan akhirnya bercerai juga selepas beberapa bulan? Selepas 3 bulan. Okey. Apa punca perceraian itu pula?
semasa yang setahun selepas penceraian pertama tu, terpisah tu. Yes. Okay. Masa dia balik Pakistan, saya tak tahu yang dia sudah bernikah dengan warga negara Pakistan. Tambah seorang lagi di sana. Ya. Baik. Masa dia balik tu, saya sendiri yang tahu. Dia memang tak bagi tahu. Saya tahu sebab saya tak pasti, tapi saya memang macam dari naluri. Okay. Saya dapat mimpi. Oh, okey. Kemudian tanya pada dia. Ya, betul. Dan dia mengaku. Lepas tu last dia mengaku juga. Tapi saya boleh terima kedua-dua isteri dia. Okey. Saya cakap, baiklah kita buat pernikahan di Thailand sebab saya nak pernikahan yang sah. Sebab saya pun nak jadi isteri yang sah. Tapi bila balik Malaysia, saya nak make sure you memang daftar Malaysia. Jadi sebab saya nak kedudukan saya juga. Ya. Sekali bila seolah-olah situasi ni dilengah-lengah. Selepas pernikahan Thailand tu selesai, kita balik Malaysia. Selepas 6 hari, isteri yang di Pakistan tu datang di Malaysia dan dia pregnant. Okey. So dia datangkan sangat pressure kat saya sebab saya dah buat pernikahan yang betul, tapi lepas 6 hari je saya dah dapat tahu yang isteri dia datang dan pregnant. So saya tak boleh macam mana? Saya sangat pressure dan saya adalah isteri yang dirahsiakan daripada isteri pertama dan isteri ketiga. Okay. Isteri pertama dan ketiga tahu antara satu sama lain. Oh, okay. Sebab isteri ketiga dia mesti pelik macam mana ex-suami tu boleh duduk di Malaysia. So dia educated, so dia tahu yang dia mesti ada isteri. Okay. Jadi disebabkan tekanan itu, saya jatuh sakit dan dia sendiri tengok. Dan saya berbincang dengan dia secara baik. Saya cakap, tolong lepaskan saya dan tolong talakkan saya dengan talak 3. Okay. Sebab saya memang dah tak nak rujuk. Sebab kalau dia bagi talak yang lain, saya tahu hati saya sangat lembut. Baik. Okey. Jadi itu yang diuruskan oleh Tuan Hafiz. Ya. Okay. Kat sini baru kita fokus kepada seksyen-seksyen terlibat. Kalau kata dalam pernikahan ni kita rujuk, pertama macam Ustaz kata tadi. Bila lahir datang pada kita ni yang monogami. Monogami ni maksudnya satu lawan satu lah. Janda ke duda ke apa dan sebagainya. Tak kira mana-mana. Perancis, Brazil ke apa ke. Datang je pada kita, kita tahu dia monogami, kita pergi under section. Kalau kata dia ni nak daftar nikah, dia jatuh pada kesalahan Seksyen 12/2. Tapi kalau datang pada kita, kemudian barulah kita tahu bahawa dia berpoligami. Poligami ada seksyen lain pula. Maksudnya pendaftaran pernikahan dia kita kena buat dalam bawah 23/2. Dalam 23/2 itu pendaftaran pernikahan secara poligami bila disahkan oleh Mahkamah Syariah setelah melalui perbicaraan, penelitian dokumen-dokumen, kemudian mendatangkan saksi-saksi dan akhir sekali sekiranya saksi tidak mencukupi, sumpah istizhar. Maka keluar satu perintah mahkamah. Perintah mahkamah tersebut yang kita akan bersama, selalunya lah peguam macam saya, kita peguam syar'i akan membantu sampailah ke peringkat dapat perintah. Kemudian sekiranya klien meminta kepada kita membantu dia di urusan jawatan agama, kita akan pergi pula ke jawatan agama berhubung dengan contohnya dengan Ustaz Nasir untuk kita beritahu mahkamah mengesahkan atau tidak. Okey. Itu proses yang berlaku. Baik. Jadi sebenarnya kalau dalam keadaan baik, elok dan sebagainya, ada juga klien-klien saya yang hidup aman bahagia. Betul. Cuma daripada sini kalau kita nampak peristiwa ni dia dah umpama seperti suatu novel bersiri lah. Ya. Adanya nikah sindiket yang dilakukan melalui prosedur macam serba tak kena lah. Geng-geng Pakistan pergi ke Thailand, patah balik sebagainya. Jadi bila ada perkara-perkara macam ni lah yang selalunya ada pembuaran perkahwinan lah. Baik. Jadi mungkin itu jalan yang terbaik lah pada pendirian Zahran dan juga pihak yang menguruskan kes ini. Okey, kita nak berehat seketika Ustaz ya. Banyak lagi kita nak sembangkan ini dan kita ada seorang kita tamu kita akan tampilkan. Tapi sebelum tu bila Tuan Hafiz sebutkan ada je perkahwinan dengan warga asing yang bahagia ya. Kita nak kongsi satu pasangan ni, seorang lelaki yang suami warga Malaysia, isteri warga Rusia. Mari kita saksikan kisah. Okey.